Salam sejahtera semua, apa khabar anak-anak pelajar sekalian? So, pada hari ini kita akan masuk kepada unit baru iaitu unit 5. Unit 5 adalah adab dijaga persahabatan terbela. Ini adalah apa yang awak akan belajar di dalam unit ini. Seterusnya kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, kita baca satu persatu. Setiap orang yang hidup di dunia ini memerlukan sahabat. Cikgu tahu awak semua mesti ada sahabat kan? Tapi bagaimanakah kita hendak membezakan sahabat, right? Jom kita teruskan lagi. Sahabat diperlukan pada setiap masa, tidak kira saat susah ataupun senang. Diperlukan pada setiap masa. Alright, kita nak sahabat yang sentiasa dengan kita pada waktu susah maupun senang. Kita tak mahu sahabat yang senang saja ada, waktu susah tak ada. Sama juga, kita perlu juga kan sahabat ketika gembira ataupun sedih. Sahabat semestinya dia akan ada dengan kita saat gembira ataupun sedih. Jadinya, persahabatan pada hakikatnya merupakan satu anugerah daripada Tuhan kepada manusia yang sentiasa memerlukan teman dalam hidupnya. In this world, you cannot be alone. Kita memerlukan teman. Dan persahabatan sebenarnya adalah satu anugerah daripada Tuhan. So, bila you ada sahabat yang baik, that is anugerah. Okay? Jom kita tengok apa pula perbezaan di antara kenalan, rakan dan juga sahabat. Kita tengok satu persatu dulu. Kita pergi kepada yang pertama iaitu kenalan. Kenalan ialah individu yang pernah berinteraksi dengan kita. Nah, di sini. Individu yang pernah berinteraksi dengan kita, tetapi kita tidak dapat mengesahkan identiti atau kewujudan sebenarnya. Contoh macam apa? You all mesti ada Instagram, you all ada Facebook, betul? Contohnya dekat IG, dekat FB, you ada kenalan. You tak kenal pun dia, tapi suddenly dia add you dalam IG or FB. So, itu adalah kenalan. Di mana you pernah berinteraksi, mungkin dia cakap hai, salam perkenalan. Okay? You pernah berinteraksi tetapi tidak dapat mengesahkan identiti atau kewujudan sebenarnya. Okay. Kadang-kala kenalan wujud sebagai hiburan dan pada masa yang sama boleh memberikan kebaikan melalui perkongsian pendapat dan penyelesaian masalah. Contohnya, maybe lah you ada kenalan di FB kan? Kenalan di FB you, alright, share soalan peperiksaan, share soalan exam, alright, iaitu you saling memberi kebaikan ataupun saling berkongsi pendapat dan menyelesaikan masalah. Seterusnya, kita pergi kepada rakan. Apa pula rakan ni? Okay, rakan adalah individu itu yang dapat berkongsi minat. You ada minat yang sama dengan dia, you ada matlamat dan kerjaya dalam sesebuah kumpulan seperti persatuan, kelab dan pertubuhan. Contohnya macam you masuk kelab astronomi. Okey, di dalam kelab astronomi ni kan you ada AJK, you ada pengerusi, right? So, semua ini you saling berkongsi minat, betul? Saling berkongsi matlamat dan kerjaya. Maka ini adalah rakan. Selalunya rakan ini adalah seseorang yang you kenal lah. Dan rakan adalah rakan adalah individu yang kita sentiasa bekerja sama. Rakan biasanya individu yang dapat mewujudkan kerjasama pada saat yang diperlukan. Okey, selalunya rakan kita boleh bekerja sama. Nah, yang ketiga ini lebih hebat iaitu sahabat. Tadi kita kata apa tadi dekat atas ni? Persahabatan adalah anugerah daripada Tuhan. Maksudnya sahabat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Okey. Jadi bila you ada sahabat, tolonglah jaga sahabat you sebaiknya. Okey?
Nah, kita tengok ya apa dia penjelasan. Mari kita baca. Sahabat yang setia, dapat membantu kita apabila berada dalam kesusahan. Bila berada dalam kesusahan, sahabat boleh membantu. Cerah sikit. Dapat membantu kita apabila berada dalam kesusahan. So, bukan saja pada waktu senang, pada waktu susah pun sahabat you ada. Sahabat juga dapat mengurangkan kesedihan dan kebimbangan yang kita alami. Kerana sahabat kita lebih rapat, betul? Jadi, semestinya sahabat boleh mengurangkan kesedihan dan kebimbangan. Contohnya, katakanlah mak ayah you sakit, jadi sahabat datang memberi sokongan supaya you hilang kebimbangan dan juga kesedihan. Kemudian, walaupun you dengan sahabat you tiada hubungan kekeluargaan, namun sahabat berupaya mewujudkan hubungan yang mirip dengan hubungan persaudaraan. Kadang-kadang you rasa sahabat you itu macam kakak you, macam adik you, macam abang you. So, kerana apa? Kerana wujudnya hubungan. Alright, hubungan ibarat persaudaraan. Wujudnya hubungan mirip persaudaraan. So, itulah macam mana cara you nak bezakan di antara kenalan, rakan dan juga sahabat. Okey, kita pergi kepada next iaitu tidak kira siapa pun kita, beradab dalam persahabatan perlu diutamakan untuk membina dan mengekalkan hubungan tersebut. Beradab ini apa? Nanti kita lihat beradab senang cakap perkara yang baik ataupun perbuatan baik. So beradab dalam persahabatan perlu diutamakan. You kena jaga adab you untuk membina dan mengekalkan hubungan tersebut. Alright, kita tak nak ada persahabatan yang setakat kawan sebulan, 2 bulan. Kita nak sahabat kita ni kekal sampai bila-bila, betul? Kekal sampai kita dewasa. Alright, mari kita tengok contoh perlakuan beradab dalam persahabatan. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh-contoh dia. Yang pertama, contoh perlakuan yang pertama, kita mestilah menjaga keaiban sahabat. Tidak membocorkan rahsia. Tidak membocorkan rahsia. So, let's say lah kawan you bercerita tentang masalah family. Dekat you. So, you sebagai seorang sahabat yang baik, you kena simpan rahsia. Tidak membocorkan rahsia. Kemudian, yang kedua, saling menghormati. Tidak mengejek sahabat. You tidak boleh mengejek sahabat. You kena saling menghormati. Yang ketiga, you mestilah ikhlas. Itu dalam memberikan tunjuk ajar dalam pelajaran maupun ikhlas dalam menolong sahabat. Maksudnya, apa maksud menolong sahabat ni? You kena ikhlas menolong sahabat. Maksudnya you tolong tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan. Faham? Seterusnya yang keempat adalah mesti bertoleransi dengan sahabat, iaitu tidak menengking ketika bercakap. Ataupun let's say you ada perselisihan pendapat. Jadi janganlah you marah-marah, you tengking-tengking, just berbincang. So, dapatkan penyelesaian yang terbaik. You kena bertoleransi, iaitu bertolak ansur. Seterusnya you mestilah memberi sokongan, menasihati ke arah kebaikan. Let's say kalau kawan you ada problem ke apa ke, you kena pandai nasihat dia. Dan pastikan nasihat itu adalah nasihat yang membawa kebaikan. Nasihat yang tidak memudaratkan. So itu adalah contoh-contoh adab dalam persahabatan. Jom kita tengok muka surat 47.
Apakah kepentingan beradab? Kepentingan adab dalam persahabatan. Kenapa kita perlu beradab? Kena perlu melakukan kebaikan dalam persahabatan. Kita lihat yang pertama, kepentingan adab adalah untuk kita mengelakkan perselisihan faham dan pertelingkahan. Okey, contohnya jika you membuat sesuatu yang tidak membuat sesuatu yang boleh melukakan hati sahabat. So let's say lah, okay, you bocorkan rahsia sahabat you. Bila you bocorkan rahsia sahabat you, semestinya sahabat you akan terluka hatinya, lalu boleh menyebabkan perselisihan faham. Yang kedua, you mesti jaga adab you dalam persahabatan supaya you dapat menjaga hati dan perasaan sahabat. Contohnya bercakap dengan sopan dan berhemah dengan sahabat. Yang ketiga, mempereratkan hubungan persahabatan. Contohnya jika sahabat you sakit, you pergi tengok dia. Bukan sahabat sakit, family member sakit ke, accident ke, atau any emergency causes, you akan pergi memberi sokongan, you akan berziarah, membantu apa yang patut. Kemudian, kepentingan dalam beradab dalam persahabatan bagi menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada sahabat. Kepercayaan ini sangat susah untuk dijaga. Jadi, you kena jaga baik-baik. Sebab itulah you kena jaga rahsia dan aib sahabat. Aib ni apa? Aib ni perbuatan yang boleh memalukan. Okay, so you kena jaga. Kalau you cerita, okay, let's say lah kawan you jatuh basikal, ataupun jatuh longkang ke, so sahabat you malu. Okay, you pula bercerita, dia jatuh longkang. So itu tak baik lah. You telah menimbulkan perasaan ketidakyakinan dan ketidakpercayaan. Seterusnya, yang kelima adalah meningkatkan kerjasama dan tanggungjawab. Okey, kepada sahabat, sentiasa menjaga batas persahabatan. You jangan ingat kawan you baik, you boleh buat macam-macam dekat dia. Tak. You kena jaga batas. Okey? Ada benda yang kawan you tak suka, you tak payah buat. Okey. So now, kita pergi kepada listing. Sahabat yang beradab ialah sahabat yang jujur. Suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu daripada kita. Okey, dia mestilah jujur. Dia mesti suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu. Manakala sahabat yang tidak beradab, sahabat yang tidak beradab boleh mendatangkan keburukan kepada diri kita. Jadi, kalau boleh kita kena pandai cari kawan. Mari kita lihat apakah contoh perlakuan tidak beradab dalam persahabatan. Contoh yang pertama adalah mengkhianati sahabat. Mengkhianati. Contohnya macam dia membocorkan rahsia. So dia mengkhianati you lah. Ataupun depan you dia cakap baik, tapi belakang you dia cakap you ni jahat, you ni tak pandai. So dia telah mengkhianati you. Kemudian janganlah menghina sahabat. Menghina sahabat adalah perlakuan tidak beradab. You hina kawan you. You gemuk lah. You hodoh lah. Itu tak baik. Itu menghina sahabat. Tak boleh buat, ya. Kemudian menyebarkan keburukan sahabat. You cerita, sahabat ni kan dia buat perkara jahat. You sebarkan keburukan dia. So tak boleh, Itu adalah tidak beradab. Kemudian you memungkiri janji. Memungkiri janji juga tidak beradab. Jadi, cikgu harap dengan sedikit perkongsian cikgu harap awak kena pandai menjaga sahabat you, kena pandai menjaga adab. Okey, seterusnya kita pergi kepada batasan dalam persahabatan. Okey, batasan ni maksudnya you kena limitkan diri you. Batasan maksudnya limit. Apakah limit-limit dalam persahabatan? Okey, antara limit yang pertama adalah you tidak boleh mencampuri urusan peribadi sahabat. Unless kalau you punya sahabat share. If you punya sahabat share berkaitan dengan urusan peribadi, barulah you boleh memberi nasihat yang baik.
Okey, yang kedua, tidak berprasangka buruk dan mencurigai sahabat. Okey, tak boleh bersangka buruk. Yang ketiga, you mestilah menjaga batasan pergaulan lelaki dengan perempuan. I know ada juga dekat sini yang sahabat baik dia lelaki. Ada juga yang lelaki sahabat baik dia perempuan. Jadi kena jaga batasan pergaulan. Yang keempat, tidak menghina kekurangan sahabat. Okay, let's say kawan you miskin ke, so tak boleh hina dia. Yang kelima, tidak melakukan tindakan yang boleh menyakiti hati sahabat. So itu adalah batas. Dan yang keenam, tidak menggunakan barang sahabat tanpa kebenaran. Walaupun you kawan baik, tetapi bila you nak menggunakan barang dia, pastikan you dapat kebenaran. Okey, seorang sahabat, seorang sahabat perlu memiliki sifat-sifat yang terpuji untuk diikuti dan dicontohi. Seorang sahabat boleh membahagiakan kita. Nampak tak? Ada tak sahabat you membahagiakan you? Okey, dan sahabat juga dapat membantu kita ketika diperlukan. Jadi kita mestilah mengamalkan dan menghayati nilai. So ini penting, nilai kejujuran, kebebasan, toleransi, hemah tinggi dan saling membantu untuk mengukuhkan persahabatan. Oleh itu, kita perlu bertindak sebagai sahabat terlebih dahulu untuk mendapatkan persahabatan sejati yang diimpikan. So, persahabatan sejati ni apalah? Okay, last long friendship. Okay, last long friendship. Boleh faham? So, jadi kita mestilah dalam persahabatan, kita kena jaga batas. Okay, kemudian kita kena jaga adab. Okay, so ini adalah contoh-contoh sahabat. Okay, contoh-contoh how you want to jaga your batas, your adab. So, kita jumpa lagi dalam next video. Okay, bye.